yang paling mudah dan paling awal yang Saleh bercerita, apa itu M16? Geng M16. Geng M16 ni wujud sebenarnya diorang pun tak adalah menamakan diri diorang M16. Tapi kebanyakan geng-geng penjenayah ni mereka tak ada menamakan kumpulan mereka. Contohnya kami daripada Garasi TV ke, pada RTM ke, TV3 tak. Mereka seboleh-bolehnya kumpulan penjenayah profesional ni mereka tak mau dikaitkan dengan apa benda sekalipun. Tetapi kadang-kadang kita pihak berkuasa untuk memudahkan, jadi kita categorisekan lah. Kalau dia selalu guna M16, kita anggap geng M16 lah. Guna style? Geng style lah. Tapi tak adalah mereka nak kata akulah geng style, tak adalah. Contoh macam kumpulan militer Malaysia dulu, teroris dulu apa semua kan. Bukan dia orang menamakan grup mereka KMM. Tapi kita nak categorisekan supaya senang tindakan diambil, penyiasatan apa semua, kita namakan mereka yang tu lah. Begitu juga dalam geng M16 ni. Geng M16 ni tak ada siapa tahu kewujudannya. Sehinggalah ini satu benda yang sangat daring betul lah bang. Kumpulan ni mula mendapat lensa polis ni apabila bertindak menutup jalan U dekat Lok U tu, kat Pasar Road tu. Kat Pasar Road tu. Dia tutup jalan, dia buat roadblock. Dia buat seolah-olah ada satu sekatan jalan raya. Tapi tidak memakai pakaian polis, hanya memakai topeng hitam, baju hitam apa semua, ibarat unit tindak khas. Okey, jadi orang ramai ingat UTK sedang buat roadblock. Ingat polis lah, ingat UTK. Tapi memang ramai yang tertanya-tanya, mana sebila pula UTK pernah dilihat buat roadblock. Selalu orang kata apa, balai-balai lah, orang kata GD lah, General Duty punya askar polis lah yang buat roadblock. Tapi sebab tak sangka bahawa itu adalah penjenayah, betapa daringnya bang. Siap buat roadblock atau kon apa semua, apa yang berlaku? Rupanya mereka merompak sebuah kedai pajak gadai dekat Pasar Road tu, dekat Jalan U tu. Kedai pajak gadai tu pun ada lagi. Di situ polis dapat, ini satu kumpulan yang daring betul ni. Siasat punya siasat, polis mengimbas balik pada tahun 1985. Tuan-tuan, pada tahun 1985, ada satu rompakan daring di sebuah bank yang dipanggil Bank of Tokyo. Saya rasa dah tak tahu lah, ada lagi, saya rasa tak ada dah. Dekat area Jalan Tunku Abdul Rahman. Bank of Tokyo dirompak oleh sekumpulan lelaki Cina dengan menggunakan senjata api yang diketuai oleh penjenayah bernama Cho Chong Hee. Cho Chong Hee tu kalau tahun 80-an tu memang terkenal lah. Memang terlibat dalam banyak kegiatan rompak bank ni. Kumpulan itu berjaya ditewaskan oleh sekumpulan pegawai daripada cawangan jenayah berat yang diketuai oleh, macam semalam arwah Badum Baharum tu, dan juga Tuan Stanley Jonathan, last baru pencen baru ni 3 bulan lepas, bekas ketua polis di somewhere di Sabah lah. Mereka dah menumpaskan kumpulan tu. So ada yang berjaya ditembak mati dan ada yang ditangkap hidup-hidup dan menjalani pembicaraan, masuklah ke dalam penjara. Cho Chong Hee ni ada seorang orang kanan yang bernama Sum Wing Chang ataupun dikenali sebagai Sunny Chai. Adalah juga nama banyak lah. Dia orang ni banyak, apalah, Alek lah, apalah kan. Kalau ikut IC tu nama dia Sum Wing Chang. Tapi di kalangan orang ramai dikenali sebagai Sunny lah, kita panggil Sunny Chai. Sunny Chai telah dibebaskan daripada penjara beberapa tahun selepas rompakan Bank of Tokyo. Dipercayai Sunny Chai ketika itu sudah mula regroup balik. Pertama, bekas-bekas kawan-kawan dia dulu, dia regroup balik. Dan dia orang pergi mendapatkan senjata M16 untuk strike balik kegiatan jenayah mereka. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ini antara kumpulan yang orang kata, kalau kategori pertandingan nyanyian ni bang, kilauan emas lah. Semua 40-an. Okey, betul lah. Semua jarang punya apa ni kan.
penjenayah ni boleh katakan tua lah, tapi diorang ni semua yang berumur sekitar 40-an ke atas. Bayangkanlah sebab diorang pun kena tangkap dulu dah. Berapa kan Masing-masing bekas banduan lah, bekas tu lah, bekas ni lah. Jadi diorang regroup balik. Jadi permulaan kes di Jalan U tu telah membuka mata pihak berkuasa. Kemungkinan dah wujud satu kumpulan yang daring dan dipercayai akan strike. Dan memang betul bang. Selepas daripada itu, boleh dikatakan hampir setiap minggu di Lembah Kelang ni ada saja rompakan, sama ada pajak gadai ataupun kedai emas ataupun bank. Ada je. Dan selalunya mereka akan strike pada hari Jumaat. Mungkin mereka ingat hari Jumaat ni kurang pengawasan polis ke apa. Kita tak tahulah, itu dia orang punya pembacaan lah. So kami ni wartawan jenayah, hari Jumaat tu boleh dikatakan kalau boleh tak ada siapa off lah. Sampai kami pun sentiasa berjaga-jaga. Okey. Mungkin ada rompakan tu bukan dilakukan oleh M16 pun. Tapi disebabkan mereka ni selalu strike. Kebetulan pada hari Jumaat, kira hari Jumaat tu kalau boleh kita work full force. Tak ada orang yang boleh cuti. Tak ada orang yang boleh off. Dan memang betul bang, memang betul. Ada je. Jadi mana seolah-olah diorang dapat antara MO diorang adalah pada hari Jumaat. Sama ada kebetulan ke atau petua diorang ke apa-apa, kita betul. Wallahualam. Apabila kita kena pasti bahawa penggerak kepada kumpulan M16 ni adalah Sunny Chai, maknanya dia mula diekori. Tetapi pada masa yang sama, Sunny Chai ni telah melakonkan satu watak yang sangat hebat. Apabila dia mengambil keputusan untuk masuk dalam masyarakat. Masuk sebagai ahli politik, bukanlah ketua bahagian ke ketua cawangan ke tak, tapi ahli biasa tetapi mempunyai pengaruh yang kuat. Dia juga mula rapat dengan pegawai-pegawai kanan polis. Ini cerita betul. Saya tak sensor kat sini kerana kenyataan ni dikeluarkan sendiri oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah ketika itu. Allahyarham Datuk Saleh Maksum. Dia mengatakan dia mengesahkan bahawa Sunny Chai ni mempunyai teman-teman rapat di kalangan pegawai-pegawai kanan polis. Dan malah ada beberapa pegawai kanan polis pun ketika itu telah dipanggil untuk memberi keterangan. Dia mula menghimpit ahli-ahli politik. Dia mula menghimpit NGO-NGO. Dan on top of that, dia mula cuci duit untuk membuka pusat snooker, pusat aksesori kereta, car wash, kedai elektrik dan kedai aircon, hingga mengaburi mata masyarakat dan juga polis dan juga orang-orang dalam politik yang rupanya dialah ketua penjenayah yang sangat dihendaki. Pernah satu report yang kita terima, dia boleh rompak 11 siang bang dalam pukul 6 petang, and then dah lepas tu dia boleh mandi-mandi, tukar baju apa semua, pukul 8 dia pergi mesyuarat politik bang. Macam tak ada apa-apa. Bahal 2 jam sebelum tu dia dah strike dah. Rompak satu kedai emas dan sebagainya. Itu yang hebatnya kumpulan M16 ni bang. Tadi Syahri cerita kes pertama yang menggemparkan media dan menyebabkan pihak polis tahu kata ini adalah kumpulan baru dan dia mestilah ada sikit ciri-ciri berkaitan dengan Bank of Tokyo tahun 85. Boleh detailkan sikit macam mana? Satu adalah rompakan tu. Kemudian macam mana pihak polis ada idea? Ini mesti satu geng yang datang daripada Bank of Tokyo. Yalah, apabila suatu rompakan tu dibuat, sudah tentulah pelbagai unit turun. Unit bantuan teknik, cap jari apa semua daripada situ. Mereka ketika itu lebih pada mengesyaki. So start pada tu mereka dah mula follow. Sebab rugi orang kata apa nak tangkap betul, sebab kalau boleh polis nak tumpaskan semua. Cuma satu lagi perkara yang membuatkan pihak polis mula rasa kumpulan ini satu yang sangat daring, kerana kemahiran mereka dalam penggunaan senjata api. Di situ polis mengesyaki bahawa mesti salah seorang anggota kumpulan ini, mereka yang mempunyai kemahiran, bukan sekadar kemahiran asas, tetapi juga kemahiran yang profesional dalam penggunaan senjata. Kerana kalau berdasarkan rompak-rompakan mereka,
tembakan-tembakan tu tak dibuat secara sembrono, orang kata apa. Sangat tersusun. Rompakan tu juga. Maknanya kalau berdasarkan modus operandi yang dibuat oleh kumpulan ni, dia cukup licik. Dia tahu bila polis ada, dia tahu bila polis tak ada di kawasan itu. Itu yang kata dia banyak dibantu oleh kenalan dia dengan pihak polis tu. Okay. Mungkin ada kawan-kawan dia ke apa ke, sembang-sembang. Mungkin polis ni tak perasan. Tetapi dalam perbualan itu mungkin dia korek-korek ke apa ke. Jadi dalam erti kata lain, apabila mereka buat strike ataupun ketika mereka melakukan kegiatan jenayah tu, cantik je. Maknanya tak adalah huru-hara apa semua. Cuma satu-satunya kejadian yang melibatkan kumpulan M16 ni, yang orang kata lebih daring daripada apa yang berlaku di Jalan Liu tu, adalah apabila mereka mengambil keputusan nekat merompak 2 buah kedai mas yang terletak bersebelahan di Mid Valley, Kuala Lumpur. Ini satu yang paling daring lah. Kerana ketika ini mungkin mereka dah rasa mereka dah begitu powerful. Mereka masuk ke dalam Mid Valley tu, melepaskan tembakan secara rambang. Macam cowboy abang. Dan ini berjaya dirakam oleh CCTV. Tak cukup dengan satu kedai, dah ambil tu dia pergi pula kedai sebelah. Itu antara yang rompakan yang paling daring. So jumlah keseluruhan kalau dikira daripada kejayaan dia orang ni, umur rompak ni, ketika itu lebih pada 20 juta ringgit. Lebih pada 20 juta ringgit. Dahsyat. Di Mid Valley saja saya difahamkan hampir 5 juta ringgit. Bang kemas tu. Jadi apa cara untuk mengelak daripada dijejaki? Money laundering. Sebab itulah mereka dah mula orang kata dah mula buat bisnes yang sah. Itu yang kita pernah bincang, antara yang paling lucu tu, dia boleh jual pula barang-barang kemas dengan harga murah. Di Bukit Bintang. Yes, di Bukit Bintang. Dia sewa satu premis di komplek Mulia Belah di Bukit Bintang. Kecil je kedai tu. Tetapi orang punya ramai kerana dia jual barang kemas dengan harga below market price lah kita panggil. Below market price. Sale ya sepanjang tahun. Ya, sale. Dia tak payah tunggu sale pun, orang dah tahu dah kedai tu. Kemudian begitu juga kedai-kedai aksesori kereta dia. Memang menjadi tarikan kerana sebenarnya dia orang tak perlu nak profit sangat pun, sebab duit tu pun dia ambil syarat. Nak ambil syarat untuk jadikan cash. Yes. Itu yang macam kita bincang 2-3 hari lepas, sampai ke satu peringkat sampai dia boleh convince seorang timbalan menteri untuk merasmikan salah satu cawangan kedai. Nampak tak, dalam tempoh dia keluar penjara tu, dalam tempoh 1-2 tahun tu, dia berjaya menempatkan diri dia di kalangan tokoh-tokoh masyarakat dengan tanpa disyaki. Walau termasuklah pegawai kanan polis ni pun ketika itu ada yang tak tahu yang rupanya dia ni adalah ketua penjenayah. Itu hebat. Berbalik pada soalan tadi abang cakap bagaimana polis tahu dia kemahiran dia orang ni. Akhirnya mungkin disebabkan oleh cap jari ke apa ke, dia menjurus ke satu nama yang dikenali sebagai Elvis K. Elvis K. Okey. Ataupun Apu. Macam itulah. Apu. Elvis, kita panggil Elvis lah. Elvis ni adalah seorang bekas anggota keselamatan Singapura. Ada yang kata dia bekas polis, ada yang kata bekas tentera, whatever apa pun, tapi yang pasti dia adalah bekas anggota pasukan keselamatan Singapura. Dan hasil risikan menunjukkan bahawa dia mempunyai kemahiran yang cukup hebat dalam penggunaan senjata, di mana dia boleh dismantle M16, dah pasang balik within 1 or 2 minit macam itulah. Dia boleh buka tetap, dia pasang balik tetap dalam 1 atau 2 minit macam tu. Itu hebat orangnya. Jadi cantik sangatlah. Maknanya kumpulan M16 ni dia ada 2 kepala yang sangat cantik. Satu yang sangat berpengalaman, contoh Sunny Chai, yang pernah merompak Bank of Tokyo, yang pernah masuk ke dalam, ditangkap, ditahan dalam penjara. Dan dia ada seorang lagi, iaitu Elvis, yang mempunyai kemahiran
Dari segi penggunaan senjata. So, combination yang sangat cantik. Seorang datang dengan pengalaman, seorang datang dengan kemahiran. Itu yang hebatnya kumpulan M16 tu. Okey. Bila tunjuk tanda-tanda kejatuhan M16? Maksudnya selain daripada politicking, bila yang Syahrir ingat operasi pertama di mana pasukan polis tahu kata M16 dan mereka mula diserang DAP? Okey. Dia macam ni bang. Apabila mereka hasil risikan mendapati bibit-bibit pecahan tu mula terjadi apabila Elvis tidak berpuas hati dengan Sunny, kawan dia. Kerana bagi Elvis, Elvis ni Singaporean Singaporean tu. Sunny adalah ex-Bank of Tokyo. Yang rompak Bank of Tokyo tu. Tapi grup ni, ketua dia Sunny. Awang kanan dia adalah Elvis. Elvis kata dekat Sunny bahawa sebenarnya ada lebih cepat untuk dapatkan cash. Instead of rompak bank dan rompak pajak gadai yang berisiko apa semua tu. Ada lagi cara lebih cepat untuk dapatkan cash. Sebab bila dia rompak pajak gadai ke apa, dia nak kena jual lah apalah. Kedai aksesori. Yes, kena buka. Dia kata, kita ada cara yang lebih senang. Sunny kata, apa cara dia? Cara dia adalah kidnapping. Kita kidnap anak orang kaya ke, kita minta ransom. Kita dah boleh dapat cash. Dan orang-orang kaya ni dah tentu, dia orang fikir 10 kali nak report ke polis sebab takut anak dia kena bunuh ke apa ke. Okay. So dia kata itu cara paling mudah. Buat apa kita susah-susah? Selama ni memang betul. Kita rompak, kita dapat. Tapi benda akan jadi panjang. Ya. Nak cuci balik ke, nak melt kan apa? Apa melt? Dia panggil apa? Nak cairkan balik emas tu lah apa. Benda jadi payah. Kita nak cash cepat. Bila kita kidnap, kita boleh dapat senang-senang 2-3 juta. Dia orang tahulah siapa ahli-ahli perniagaan. Dan diorang pun target lah orang-orang yang memang ahli perniagaan kaya yang memang tak mau terlibat dengan polis ni. Yep. Yang ada berbilion minta 20 juta ya ambil jalan. Apa ada hal dia tu? Kan? Kita buat macam tu. Tapi benda ni tidak dipersetujui oleh Sunny. Kerana Sunny kata dengan cara inilah akan menyebabkan kita lebih cepat dikenali ataupun lebih cepat dikenal pasti oleh pihak berkuasa. Sebab punca clash. Yes. Sebab bila kau colek orang kaya ni, mereka ni pun ada kontak-kontak yang power. Kan? Kita akan lebih, kita punya kumpulan kita akan lebih terdedah kepada pemburuan pihak berkuasa. Di situlah bermulanya hasil risikan mendapati dah mula ada bibit-bibit perpecahan di antara mereka. Jadi at one time mereka berpecah dua. Ada kalanya mereka satu sekali, tapi ada kalanya macam Sunny kata, aku nak buat suka hati kau lah, aku tak nak campur. Macam itulah istilah dia bang. Itulah yang kata bibit-bibit pecahan dalam M16 tu. Dan seterusnya, kemudian yang membawa kepada salah seorang tiba-tiba hilang dari radar, Syaki dibunuh. Okey. Berlaku politicking kita sebut ni sekarang ni lah. Yes. Hasil risikan mendapati selepas kita mereka dapati bahawa berlaku bibit-bibit perpecahan apa-apa semua ni, tiba-tiba nama Elvis hilang dari radar. Maknanya mungkin rompakan-rompakan yang mereka buat tu didapati kelibat Elvis tak ada dah. Mungkin polis dah kenal pastilah Elvis ni orang dia macam mana, tinggi ke apa ke. Tapi tiap-tiap kali diorang strike melalui CCTV apa semua, mereka perasan bahawa ada seorang tak ada dalam grup ni. Sedangkan itu adalah orang kanan, Elvis. Dan dipercayai Elvis telah melarikan diri ke Thailand. Dan ada rumours mengatakan Sunny telah upah gangster di Thailand untuk membunuh Elvis. Dan sehingga kini Elvis itu gagal ditemui. Sama ada dia betul-betul mati dibunuh ataupun dia sudah menukar identiti, wallahu alam. Yang pasti sehingga ketika ini, ketika kita sedang online stream ni, Elvis dah tak ada. Tiada data mengatakan Elvis mati atau hidup. Yes. Pernah satu South China Morning Post pergi interview isteri Elvis di Singapura. Pernah mereka dapat berjumpa dan isteri dia menafikan yang suami dia ni seperti mana yang dituduh oleh pihak berkuasa Malaysia. Isteri dia kata suami saya hanya sekadar national service je. Macam PLKN lah. Kan?
to say that dia ni hebat, dismantle lah apa semua, dia tak percaya lah. Itu mitos lah. Bagi dia mitos. Pada suami dia. Dia kata, yelah, dia percaya something happen kat suami dia lah. Dan dia menafikan lah yang dakwaan pihak polis Malaysia mengatakan suami dia ni seorang yang hebat dalam apa semua. Setahu dia, as a Singaporean, national service je. Pernah mereka membunuh orang dia? Pernah mereka bertembak-menembak dengan polis? Itu memanglah. Oh, ada? Tapi itu di penghujungnya. Oh, okey. Tapi selama mereka mengumpat, tidak pernah ada Kematian. berbalas tembak dengan polis atau kematian. Okey. Pertama saya nak beritahu sedikit pembetulan. Berapa ribu orang kita ada sekarang ni? 2,000. Ada pembetulan. Dia memang ada kejadian tembak-menembak. Betul dalam bahasa. Tetapi tiada keadaan kejar-mengejar. Kalau kejar menembak, polis tembak, penjenayah tembak. Kalau kejar mengejar, polis kejar penjenayah kejar balik polis. Jadi ayat tu kena jaga. Tembak menembak wujud dalam kata jenayah, tetapi kejar mengejar belum pernah berlaku. Malu polis tuan-tuan kalau tuan-tuan mengata berlaku kejadian kejar mengejar. Berarti polis tu kejar penjenayah tu kejar balik. Itu saja saya nak bagi tahu dari segi tata bahasa. So selalunya kami tak guna tembak menembak pun. Kita akan guna berbalas tembakan. Dan kita tak guna drama tuan-tuan. Dia bukan syuting. Jadi ada kejadian drama tembak menembak antara penjenayah dan polis. Kalau drama Yusuf Aslam, Datuk Yusuf Aslam ada di belakang. Okey, okey, sekarang ni kita nak bawa pergi pada jatuhnya Sunny Chai. Syarif mungkin ada cerita yang boleh cerita macam mana Sunny Chai jatuh. Nama Sunny Chai mula menjadi sebutan. Apabila dia dengan cepatnya mendapat perhatian dalam masyarakat. Dengan kegiatan politiknya, dengan kontaknya yang power dengan tokoh-tokoh dan juga pegawai kanan polis apa semua. Ketika itu secara perlahan-lahan identiti dia mula terdedah. Itu kesilapan dia. Sebab dia appear terlampau daring menjadikan orang terfikir kan. Dan waktu tu pun saya ingat dia sebab saya peminat kedai rangkaian aksesori kereta dia. Saya pun fikir kata habis tutup semua aksesori kereta yang lain, tak boleh lawan je nama aksesori dia. Yang kita kata buy 5 km kedai, buy 5 km meriah kedai dia. Hingga orang fikir, kalau kita fikir logik balik kan, rupanya betul lah murah. Dia berniaga bukan nak untung, dia nak cairkan duit tu je. Daripada 20,000 barang dia beli, dia jual 18,000 pun tak apa. Jadi cash 18,000 boleh gadget sebagai pendapatan kedai, rangkaian kedai dia. Oh, itu dia obvious sangat. Dia obvious sangat. Itu yang di sini ibarat Sunny cakap pasal Elvis cakap pasal dua kali 5 je. Sunny cakap kita kalau nak mencolik apa semua, kita menyebabkan kita lagi terdedah. Yang Elvis boleh kata kau pun samalah juga. Pergi masuk jemput populariti apa semua. Pergi jemput timbalan menteri, pergi rasmi kedai kita apa semua. Itu semua membuatkan mata orang lagi besar kan. Islam macam itulah dalam bahasa dia orang lah kan. Itu yang terjadi, orang kata pergeseran yang sangat hebat dalam bulan ni. Okay, daripada pihak polis, macam mana mula dia orang detect kemudian buat serangan ke atas Sunny Chai? Apabila mula, ini best. Apabila mula polis dah identify siapa Sunny Chai, siapa Elvis, siapa orang kanan, siapa apa semua. Pada suatu pagi, sekumpulan anggota polis yang turut disertai oleh unit tindak khas telah mengekori sebuah kereta Proton Wajar. Di Mantin, Jalan Seremban Mantin. Ada satu macam hutan simpan ke apa, panggil Gala ke apa ke. Mungkin yang mana tengok tu boleh komen kot. Di Mantin, dekat situ, mereka telah memintas kereta tersebut. Apabila mereka memintas kereta tersebut, orang yang dalam kereta tadi telah melepaskan tembakan M16 ke arah anggota polis yang mengejar. Ini kebetulan atau memang dah? Maknanya polis dah dapat info. Okey, buat penjejakan ni. Jadi penjejakan. Apabila mereka cuba nak overtake, nak memintas kereta itu, mereka telah ditembak dengan M16. Jadi makin dekat lah. Mengesahkan lagi lah. Dan salah seorang anggota UTK saya difahamkan cedera lah ketika itu. Di sinilah berlaku berbalas tembakan. Tetapi dalam berbalas tembakan tu, ada seorang atau dua anggota yang duduk dalam kereta tu berjaya melarikan diri. Oh, dua-dua lari? Dua-dua lagi. Ada dua orang kat depan kena.
Kena tangkap. Tembak. Lepas tembak. tu berhenti, cek. Salah seorang yang mati tu adalah Sunny Chai lah. Oh. Tetapi ada 2 orang lagi berjaya melarikan diri. Tapi tidak lama kemudian, dalam saya rasa 3 hari macam tu lah, hasil follow up daripada kejadian berbalas tembakan di Mantin tu, polis berjaya menembak mati 2 orang yang melarikan diri ni di sebuah taman perumahan di Johor Bahru. Oh, dia tiga tembak mati. Yes, semua mati. Dan itu 3 je. Tak ada yang ditangkap lepas tu. Okey, tak ada. Dan di sini mereka tak jumpa Elvis. Mana Elvis? Oh, patut dia berempat Baru berempat kan seperti mana yang mereka sangka, maknanya betul lah. Memang Elvis mungkin dah tak ada dalam grup tu. Jadi ini yang best bang. Pengarah Siasatan Jenayah masa tu Datuk Salim Maksum pun buatlah sidang akhbar. Dia buat sidang akhbar. Dia pun mengatakan bahawa dengan ini polis mengumumkan bahawa polis telah kumpulan M16 terkubur. Tuntas. Tutup file. Polis menang. Jadi keluarlah kat muka depan semua akhbar. Okey, M16 terkubur. Tak sampai seminggu bang. Ada satu kejadian rompakan kedai emas di Ampang yang dilakukan oleh perompak bersenjata M16. Dah pula. Okey. Ingat dah habis. Mungkinkah itu adalah Elvis, tim kedua? Tapi sekali tu je dia buat. Yang bestnya, dalam rompakan tersebut, CCTV ada. Salah seorang pengawal keselamatan berjaya tembak salah seorang anggota kumpulan tersebut. Nampaklah. So, diorang pun tarik kawan diorang ni keluar daripada kedai emas tu. Nampak CCTV tu. Tapi diorang nak tunjuk diorang ni betul-betul power. Abang tahu dia buat apa? Diorang ambil bom tangan, dia hala dekat CCTV tu. Menunjukkan selain M16 kami dah ada bom tangan. Okey. Maknanya kami power lah. Dia tunjuk, dia cabut pin, diorang lempar, tu diorang lagi. Boom. Masa tu sidang akhbar jadi panas lah. Bila berlaku kes macam tu, Datuk Salim Maksum buat PC di IPD Ampang. Jadi kami pun pergilah. Pergi. Jadi Datuk Saleh pun tunjuklah bahawa sebentar tadi ada satu rompakan nekat oleh beberapa lelaki dipercayai menggunakan senjata api dan menggunakan bom tangan. Dia ceritalah naratif cerita tu. Dia tu tunjuk bom tangan. Jadi kita dah agak dah. Ini kalau M16 ni tak ada orang lain. Orang tu je. Tapi minggu lepas kata dah habis. Okey. Jadi masa tu salah seorang wartawan tanyalah Datuk Seri Saleh arwah ni. Datuk, kata kumpulan M16 dah habis. Ni kumpulan mana pula? Masa tu Datuk Saleh Maksum macam marah lah. Macam marah lah. Salim Maksum kata, walaupun kumpulan tu habis, tapi ada juga ahli dia yang kita tak dapat. Tapi Datuk Saleh Maksum tak reveal lah ahli siapa yang dapat tu. Dan ketika tu saya ingat lagi fotografer duk sibuk ambil gambar dia. Arwah marah tu. Yang ambil gambar saya banyak-banyak buat apa? Ambil gambar tu. Suspek apa? Yang apa? Gambar CCTV apa semua. Macam tu pula. Jadi tegang sidang akhbar. Tegang sidang akhbar. Yelah, saya pun dapat rasa kalau saya pun jadi pegawai polis, saya tercabar lah. Kerana kita baru seminggu kita kata kita dah tembak habis dah. Tutup file Dah sampai dah umum dah. Bahawa datang yang baru ni lagi daring. Lagi M16 plus. Yes. Bom tangan lagi. Bom tangan. Gini. Dan sebenarnya masa Sunny Chai ada lagi pun, masa kumpulan ni aktif sekali. Pun dia orang dah dapat maklumat bahawa memang dia orang ada bom tangan. Selain daripada M16, dia orang juga ada bom tangan. Tapi ni paling daring lah, siap tunjuk kat CCTV tu. Tapi selepas tu tak ada rompakan lagi. Yes, ini yang menarik. Selepas peristiwa yang dekat kedai emas Ampang tu, dah tak ada dah. Akhirnya habis macam tu lah bang. Sama ada yang buat di kedai emas tu adalah geng-geng serpihan M16, Saki-baki dia, ataupun satu grup yang baru. Itu persoalannya sampai sekarang tak terjawab lah. Itu cerita dia. Jadi ada juga yang kata kemungkinan itulah grup Elvis. Kan dia orang dah pecah dua. Tapi ada yang kata Elvis dah mati. Ini adalah antara tahun berapa ke tahun berapa? Okey, geng M16 ni mula start dalam tahun 2000. Dan tak silap saya, Sunny Chua
Chani Chai ditembak mati sekitar tahun 2001-2002. Tak lama bang. Tak lama. Sebab terlampau aktif dan terlampau daring. Dia terlampau daring. Dia terlampau aktif dan terlampau daring. Memang betul bang. Saya ingatlah ketika itu kami di wartawan jenayah ni paling risau sebab tu lah. Sebab kita takut ada yang kita tak tercover ke kan. Kita terlepas bahan-bahan ke apa kan. Jadi front page utusan masa tu, sama ada lead, second lead, third lead, ada je lah cerita M16 perkembangan. Polis dah mengenal pasti konco-konco lah, polis jumpa ni lah, macam-macam lah. Semua yang ketika mereka mengganas tak ada hari tanpa muka depan dengan perkataan M16. Masyarakat sangat obses nak tahu sebab orang, saya ingatlah pada waktu tu pun M16 dianggap sebagai senjata yang sangat advance. Pasukan keselamatan tentera, polis yang pakai. Apabila jatuh tangan penjenayah, dah tentulah orang bayangkan kalau dia merompak di tempat terbuka dengan tepakan rambang daripada mula dia buat di Mid Valley tu, dia boleh mengancam nyawa pada tahap luar biasa. Lepas tu kalau lihat pula pump gun yang dipakai oleh pengawal keselamatan, dan kebanyakan pengawal keselamatan adalah warga tua ataupun yang muda, orang mula bayang kata negara ni tak aman. Itu saya kata yang polis takut sebenarnya sebab penjenayah-penjenayah kita ni tak terlatih. Yang terlatih macam M16 ni, diorang tak tembak orang bang. Diorang tahu macam mana untuk mengelakkan peluru tu ricochet. Ricochet tu maknanya melantun Dia tahu macam mana apa semua. Yang kita bimbang ni yang baru sehari 2 hari nak merompak ni, tiba-tiba pergi sewa pistol ke apa ke. Sewa pistol dapat daripada Selatan Thai, pistol perbezaan. Itu yang kadang-kadang tu kami bukan niat nak tembak kan, tapi terpicit jadi macam tu kan. Tapi dalam kes M16 ni dia tak ada. Walaupun dia melepaskan tembakan, itu kata profesional dia tu. Walaupun dia tembakan, dia tahu peluru itu tidak akan mencederakan mangsa. Dia lebih kepada nak menakut-nakutkan pihak berkuasa dan juga menakut-nakutkan mangsa yang ada dekat situ. Dalam kejadian di Mantin tak ada anggota keselamatan cedera? Ada. Saya difahamkan seorang anggota UTK cedera lah dalam kejadian berbalas tembak dan mengejar suspek ni. Okey, berarti mereka boleh menggunakannya dalam keupayaan yang sangat skillful lah. Yes. Okay. Jadi itu yang kata kumpulan M16 ni menariknya adalah betapa ketakmakan tu akhirnya membunuh kumpulan tu sendiri. Perpecahan itu. Perebutan populariti. Yes. Kalau ada 2 nakhoda sangat bahaya. Seorang nak pergi kepada ransom dan colek yang lebih moderate. Seorang lagi nak yang lebih daring iaitu Samu Kedemas. Dan kemudian perpecahan tu juga meletakkan kumpulan tu dalam keadaan lemah. Dia menyebabkan makin hari identiti mereka makin terdedah dengan tanpa disuruh pun. Maknanya dia orang sendiri lalai, bergaduh sama sendiri. Hanya kerana seorang rasa dia betul, seorang kata dia betul, seorang kata seorang nak dapat duit cepat, seorang kata kita kena hati-hati tapi supaya identiti kita tak terdedah, tapi dia sendiri yang menyebabkan lensa siasatan tu lebih menjurus pada dia. Waktu Chani Chai keluar dan memportray diri dia sebagai filantropis, dermawan, seorang aktivis masyarakat, berada di sekitar politik, orang lupa bahawa dia adalah bekas perempuan Bank of Tokyo. Orang tak tahu langsung. Dia berjaya menyembunyikan identiti bahawa dia adalah mastermind dalam kes 1985. Dia keluar kan, berarti nama dia pun dalam IC Sum Wing Chai. Kemudian moderate sikit dia tukar Chani Chai. Chani Chai kan. Dan mungkin waktu tangkapan medium sebaran wajah tu apa semua tak glamour, tak ada keluar TV macam sekarang kan. Jadi seseorang tu boleh memulakan kembali hidup selepas keluar penjara dengan identiti baru. Dan ramai orang ingat dalam peristiwa Bank of Tokyo tu penembak perompak-perompak tu dah ditembak mati ke apa. Tapi sebenarnya ada yang berjaya ditangkap, ada yang dijatuhkan hukuman penjara. Jadi bila dia keluar kepada masyarakat, nobody yang realise rupanya dia dah ada dalam masyarakat. Tak macam sekarang Ril. Publicity gambar disebar. Waktu di Syaki pun gambar dah sebar. Bila naik ke Reman, surat khabar rasmi blurkan muka. Tapi gambar video yang dirakam oleh perakam-perakam amateur viral. Kemudian orang pergi sampai rumah, isteri, keluarga, anak bini kan. Berarti orang tu keluar. Dia nak keluar pun orang tahu tarikh. Jaga besok, bebas kan. Saya masih ingat orang-orang yang
siap tunggu depan. Saya masih ingat apabila ada 2 kes tahanan seksual. Satu adalah rogol dan seorang lagi adalah pedofilia. Kembali ke tanah air dapat dikesan oleh rakyat Malaysia. Itu yang menjadikan kejutan kerana dirahsiakan oleh pihak berkuasa. Bukan itu saja bang, gambar dia kat KLIA pun dapat rakam. Dapat rakam. Seperti seseorang telah menunggu dan rakam dan sebarkan mengatakan penjenayah itu kini balik ke negara kita dan menimbulkan orang rasa tak selamat. Ini media baru. Tapi waktu mereka aktif, saudara pun fikirlah bahawa kuasa viral dan juga perkongsian maklumat ni tak banyak. In fact, ketika itu bang, pun jadi perdebatan juga dalam forum-forum di internet. Walaupun tak macam sekarang. Masa tu pun dah. Ada pihak di negara jiran kita tak puas hati. Dia kata polis saja adakan cerita. Polis Malaysia saja-saja adakan cerita yang pasal Elvis ni. Itu pun masa tu pun dah. Ada pergeseran. Ada pergeseran juga di kalangan netizen pada ketika itu dah. Yang lebih pada ruangan forum apa semua kan. Yang Singaporean merasa tak gembira apabila digambarkan seorang itu adalah bekas anggota tentera atau polis Singapura datang Malaysia jadi penjenayah. Yang Malaysia pula kata kalau dah itu fakta kena ada. In fact, Datuk Seri Saleh Maksum ketika itu menghantar pegawai-pegawai Bukit Aman untuk menjejaki Elvis ni sampai ke Bangkok, sampai ke negara-negara jiran apa semua. Tapi sampai sekarang tak tahu cerita lah. Tak tahu cerita Sama ada mungkin juga ada dia lah yang memberi maklumat sehingga tertembaknya Sunny Chai. Hantu lah istilah dia. We never know. Kita public kan, bukanlah kita tahu sampai ke peringkat tu kan. Tapi yang pasti bila matinya Sunny Chai, maknanya terkuburlah kumpulan M16. Walaupun selepas itu ada satu rompakan daring yang diampang tu sampai yang letak bom tangan tu apa, kita pun tak tahu. Sebablah tidak konsisten. Selepas itu kumpulan tu lenyap. Barangkali dipanggil sebagai jangan sesekali kau buat PC mengatakan F-16 telah berakhir. Itu sajalah. Mungkin pergeseran ataupun balas dendam. Tapi setelah dapat wang tu mereka fikir ni cuci tangan, kita hilang. Itu di sini yang menarik di sini menariknya peranan yang dimainkan oleh Datuk Seri Saleh Maksum. Datuk Seri Saleh Maksum ni adalah seorang pegawai yang memang rapat dengan saya. Dia seorang yang garang. Dan mempunyai pendidikan tinggi. Dia antara pegawai awal PDRM yang menuntut sampai ke Oxford. Yes. Okay. Dan dia juga bekas pegawai Special Branch yang pernah dihantar sehingga ke Tel Aviv. Sampai ke Israel. Untuk kerja-kerja ni lah, intipan lah apa semua lah kan. Dan dia beritahu kalau ikut rekod dia dalam PDRM ni, dia kata dia hanya diiktiraf sebagai pegawai pada tahun 1981-82. Ni antara perbualan saya masa dia hidup lah. Sebenarnya dia masuk polis lebih awal pada tu. Dia hanya diiktiraf rekod dia masuk tu pada tahun 82. Tapi sebelum tu dia kata dah tahun 70-an dia dah pergi ke Megata dah untuk menjadi seorang, istilah dia macam perisik lah, special branch kan. Dan apabila dia masuk ke Bukit Aman, dia mengendali ketika dia duduk di kursi CID tu, nak jadikan cerita banyak pula kes besar bang. Banyak kes besar tahun 2000 tu memang banyak lah kes besar. Geng Botak, Inasi, geng M16, geng Mamak pun datang. Geng Mamak apa semua. Itulah kata ada yang tanya kita apa yang lebih gempak, geng Mamak ke geng M16. Geng satu untuk pengetahuan tuan-tuan, geng Mamak tidak pernah dianggotai oleh orang Cina. Geng Mamak ni semua orang ni lah, orang kita lah. Lepas tu geng Mamak tidak pernah melepaskan tembakan dalam dia punya modus operandi. Dia pun kalau boleh tak nak menggunakan senjata pun. Geng Mamak ni tuan-tuan yang hebat, dia guna ni je, dia menyamar guna baton, guna apa je. Itu proses penyamaran menjadikan mereka sangat luar biasa. Jadi dan mereka membuat penelitian lama. Betul. Sebelum dia take over. Sebab tu dia boleh keluarkan mas daripada lagu mas dengan cara yang tersusun. Berarti mereka telah memantau. Betul. Dan akhirnya bila dia take over dalam bentuk penyamaran, mereka mengambil alih dengan mudah. Dengan M16 mungkin ramai yang confuse. Ada M16, ada Gangstaya, ada Gangstaya pun ada. Banyak tuan-tuan geng-geng ni. Tapi dalam macam Gangstaya tu dia 3 orang je, kes pun tak banyak. Dia ditembak mati kat tol apa semua tu. Tapi yang M16 ni daringnya sebab itulah tadi,
sudahlah dia orang ni perompakan dia orang cukup daring. Ada guna M60 melepaskan tembakan di Mid Valley tu bang. Mid Valley masa tu baru buka, masa tengah famous tu. Ibarat macam dia rompak sekarang ni pavilion lah, lebih kurang macam tu lah istilah dia. Orang tengah ramai. Orang tengah ramai kan. Dan yang best tu tak mencederakan siapa pun. Walaupun dia orang kata trigger happy, tu yang hebatnya dia orang tu. Dia orang tahu macam mana cara nak elakkan kecederaan apa semua. Tapi kemuncaknya adalah perpecahan dan kemampuan pasukan berkuasa untuk menangkap ataupun membubarkan pasukan ini adalah disebabkan sikap ahli mereka sendiri. Yang mendedahkan profil dia. Mendedahkan profil secara tak sengaja ataupun secara tak langsung. Dengan Sani dengan perangai dia, dengan Elvis dengan perangai dia.